Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak membincangkan tentang talimat peperiksaan akhir dan insya-Allah kita akan laksanakan peperiksaan akhir ini pada minggu berikutnya, yang mana insya-Allah saya akan detailkan pada slide seterusnya. Okey, peperiksaan akhir kali ini tidak sama seperti sem-sem sebelum ini. Kerana apa? Kita menggunakan kaedah online. Jadi tidak sama seperti mana tahun-tahun sebelum ini memandangkan isu-isu yang berbangkit pada masa sekarang ini, iaitu isu yang berkaitan tentang COVID-19. Okey, untuk meneruskan perbincangan berkaitan pelaksanaan peperiksaan online ini, pertama, platform. InsyaAllah kita akan gunakan Google Classroom. Google Classroom yang mana kita akan menggunakan Google Classroom sebagai platform kita. Memang sebelum ini dicadangkan kita menggunakan U Feature ataupun sebelum ini disebut sebagai Island. Tapi memandangkan U Feature ataupun Island ini kesukaran untuk kita mengakses terutamanya para mahasiswa. Jadi saya mencadangkan kita menggunakan Google Classroom. Kenapa? Majoriti kita mudah akses Google Classroom ini. Kerana Google Classroom ini saya akan membina satu platform untuk tujuan tersebut. Okay? Seperti mana kita gunakan lazim sebelum ini untuk kelas-kelas kita, juga saya akan gunakan peperiksaan online kita menggunakan platform Google Classroom. Okey, perkara kedua iaitu berkaitan tentang bila kita nak laksanakan. InsyaAllah kita akan laksanakan pada minggu ke-13. Minggu ini adalah minggu ke-12. Maknanya minggu hadapan adalah minggu ke-13. Jadi masa yang diperuntukkan untuk peperiksaan yang melibatkan markah 30 iaitu telah ditetapkan iaitu 120 minit. Ini berarti dalam tempoh masa 2 jam. Ini difokuskan untuk kod CPU 151 dan juga kod CPU 263. Dan juga saya rasa IDA 202 juga terlibat dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu 120 minit. Okey, ataupun 2 jam. Jadi manfaatkan 2 jam ini untuk peperiksaan tersebut. Okey. Seterusnya yang ketiga, kita bercakap tentang tarikh. InsyaAllah selepas ini secepat yang mungkin saya akan maklumkan tarikh peperiksaan ini setelah mendapat nasihat ataupun perbincangan di dalam WhatsApp group. Takut ada bertembung dengan ujian-ujian yang lain. Awak jangan risau, kita akan bincangkan secara detail. Okay? Waktu bila, jam berapa, tarikh, nanti insyaAllah saya akan detailkan secara saya perhalusi selepas ini. Okey, untuk tujuan peperiksaan ini, untuk CPU 151 dan juga 263, untuk peperiksaan ini melibatkan 30 markah. Seperti mana yang dia bincangkan sebelum ini. Okey, 30 markah sahaja. Masa, seperti mana yang saya katakan tadi, 120 minit, iaitu 2 jam. Kemudian, pembahagian soalan. Pembahagian soalan untuk CPU 151. Kita tengok yang warna kuning yang ada kat sini. Dia ada 2 bahagian, iaitu bahagian A, ada soalan objektif, 30 soalan, tetapi markahnya iaitu 15 markah. Maknanya, satu soalan setengah markah. Kemudian disusuli oleh soalan true and false. Makna ada 2 pilihan, betul ataupun salah. Dia hanya ada 10 soalan iaitu mewakili 5 markah yang ditetapkan. Kemudian bahagian B pula iaitu esei. Dia ada 2 soalan, jawab satu saja. Ingat, jawab satu saja daripada 2 soalan. Jangan pula pelajar ataupun mahasiswa menjawab kedua-dua soalan tersebut. Buang masa awak saja. Jawab hanya satu sahaja soalan
daripada 2 pilihan soalan yang dibekalkan. Markah dia hanyalah 10 markah. Ini markah kumulatif iaitu 30 markah. Untuk CTU 263 pula iaitu ada bahagian A sama objektif 30 soalan mewakili 15 markah. Maknanya satu soalan setengah markah. Bahagian B pula iaitu esei. Bahagian B pula iaitu esei. Sama juga tadi, 2 soalan, jawab hanya satu soalan saja. Jawab hanya satu soalan saja daripada 2 soalan pilihan yang diberikan. Markah ini pula iaitu 15 markah, maka markah kumulatif iaitu 30 markah. Yang warna kuning khusus untuk CTU 151, yang warna hijau pula untuk CTU 263. Yang membezakan iaitu CTU 263 tidak ada soalan true and false. Kemudian dari segi pemarkahan, untuk bagi CTU 263 dia bagikan 15-15. Tetapi untuk CTU 151 15, 5, 10. Itu berbeza. Tetapi markah kumulatif sama 30 markah. Okey. Pelaksanaan peperiksaan seterusnya iaitu yang keenam, aras soalan. Dia ada 3 aras. Aras mudah, maknanya direct question. Dia tanya ni, kemudian pilihan jawapannya dianggap level yang mudah. C1, 2. C1, C2 maknanya aras yang mudah. Kemudian aras sederhana. Okey. Agak taklah terlalu susah, taklah terlalu mudah. Dia level tengah-tengah saja. Dan ini yang dikatakan C3 dengan C4. Kemudian yang soalan aras tinggi, maknanya difficulty ataupun aras kesukarannya agak tinggi sikit. Biasanya soalan pilihan berganda dan soalan yang memerlukan tempoh masa yang agak panjang untuk kita memikirkannya. Okey, bagi yang biasa dengan lazim dengan soalan-soalan past year paper, mungkin dia tahu mana aras mudah, mana aras sederhana dan juga mana aras yang dikatakan aras tinggi. Okey, bentuk soalan pula. Saya colorkan dengan 3 color di sini, iaitu kuning, hijau dan juga biru. Untuk kuning iaitu soalan objektif, fokus untuk CTU 151 dan 263. Okey, biasanya soalan untuk objektif, dia ada pilihan A, B, C dan D. Kalau lazim, kalau kita jawab dekat peperiksaan secara yang biasa sebelum ini. Tetapi bila kita menggunakan Google Classroom, dia tidak ada A, B, C dan D. Dia hanya tanda. Contohnya klik dekat satu button bulat dekat situ, klik dekat situ dengan ada 4 pilihan jawapan dekat situ. Mana kita pilih. Sebenarnya bulatan-bulatan itu mewakili A, B, C dan D. Tetapi dia tidak letak A, B, C dan D di situ. Hanya klik mana jawapan yang dianggap betul. Okey? Kita jelas. Kemudian ada juga soalan objektif, pilihan jawapan berganda. Kalau lazim kita melihat itu ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Mana jawapan yang agak betul, mana jawapan yang salah, maka kita pilih berdasarkan kolektif jawapan tersebut dan kita akan pilih salah satu daripada pilihan A, B, C, pilihan bulatan-bulatan yang disediakan ataupun kita klik dekat bulatan-bulatan tersebut. Kemudian warna hijau pula iaitu true and false. True and false, betul atau salah. CTU 151 hanya tanda klik ataupun yang ada bulatan tadi, pilihan hanya 2 saja. Maka pilih satu. Pilih satu. Okey. Kemudian yang warna biru pula iaitu esei. Ini sama CTU 151 dalam 3. Cuma perlu ditekankan dia hanya ada 2 pecahan soalan, ada bahagian A dan B. Yang paling penting, setiap fakta mesti dalam perenggan yang berbeza. Kalau dia minta huraikan 3, maka kita buat 3 perenggan. Tetapi setiap perenggan itu mestilah mempunyai
fakta, huraian dan contoh. Untuk saya nak awak kena bagi highlightkan fakta tersebut. Kalau tidak ada option highlight, buat garisan ataupun garis bawah. Apa yang kena garis bawah? Iaitu fakta dengan perkataan contohnya. Bila ada satu jawapan contohnya, fakta, huraian, contoh. Maka fakta itu awak kena highlight. Perkataan contohnya pada jawapan tersebut, awak kena highlightkan. Itu kena faham, kena faham. Sebab apa? Untuk memudahkan saya membuat semakan setiap jawapan yang dikemukakan. Okey. Kemudian, yang ke-8, iaitu cubaan menjawab. Hanya satu kali percubaan sahaja yang dibenarkan. Ya. Kalau biasanya lazim untuk kuis biasanya dibagi 3 pilihan. 3 kali percubaan. Tetapi untuk peperiksaan akhir ini, kita hanya dibenarkan satu kali percubaan saja. Please lihat jawapan yang munasabah. Kemudian, platform Google Classroom itu, platform peperiksaan akan dibuatkan berdasarkan kumpulan dan fakulti masing-masing. Bukan yang kita gunakan platform yang sebelum ini. Yang dibagi untuk, let's say CP151, dia ada platform dia. 263, dia ada platform. Semuanya letak sini. Tapi sekarang ini untuk peperiksaan akhir, tujuan peperiksaan akhir, saya akan letakkan based on kumpulan dan fakulti masing-masing. Maka, mahasiswa perlu daftar masuk baru. Guna email nama sebenar supaya tidak mengelirukan. Ini penting. Kalau ada nama-nama yang pelik, tolong buat bina email baru. Contohnya nama Ahmad, letaklah nama Ahmad yang betul. 74 ke itu tak kisah. @gmail.com. Janganlah nama dia Ahmad, tapi letak pula nama dia dekat situ brutal 74. Ini memang salah lah. Susah saya nak track siapa punya email. Sebab apa? Email itulah yang mewakili kertas jawapan yang disediakan. Pindaan, yang terakhir, pindaan maklumat peperiksaan akan saya maklumkan via WhatsApp group masing-masing. Okey, apa-apa sahaja makluman saya akan aktifkan di dalam grup masing-masing supaya awak tahu maklumat-maklumat terkini. Jangan ada pelajar yang tercicir dari untuk peperiksaan ini. Kerana peperiksaan ini hanya dibuat sekali saja. Saya ulang sekali lagi, peperiksaan ini hanya dibuat sekali saja. Tidak boleh buat 2-3 kali. Ini memandangkan tentang, kita bercakap tentang integriti untuk final exam. Okey, saya rasa cukup itu sahaja untuk taklimat ringkas saya dalam ini. Apa-apa sahaja persoalan, tolong kemukakan di dalam WhatsApp group masing-masing. Contoh jadi tentang platform Google Classroom ini, saya akan bina baru. Saya akan bina baru di dalam Google Classroom yang saya ada, tetapi berdasarkan kumpulan dan juga fakulti masing-masing. Adapun gabungan AD, contohnya AD 2A 2B, itu saya letak hanya satu saja. Saya letak 2A, tapi sekumpulan AD kena daftar dekat AD 2A itu sahaja. Saya tak akan pecah, kalau pecah banyak sangat nanti menyusahkan saya. Okey. Jadi akhir sekali, saya harap semua dapat fokus dengan apa yang saya dah bincangkan tadi, dan persoalan sila kemukakan di dalam WhatsApp masing-masing, grup masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.